Seorang bapa ditahan selepas disyaki merogol anak kandungnya berusia 16 tahun secara berterusan sejak Februari lalu. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Farouk Ishak berkata, suspek berusia 42 tahun itu dikatakan melakukan perbuatan terkutuk itu di kediaman mereka di Bukit Antarabangsa Ampang. Seorang remaja dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Jelebu hari ini atas pertuduhan merogol adik kandungnya sehingga melahirkan anak tahun lalu. Tertuduh yang berusia 15 tahun membuat pengakuan bersalah. Sejurus dua pertuduhan terhadapnya dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Magistrate Nur Syazwani Ishak. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, marilah kita lihat terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan sumbang mahram. Sumbang mahram atau juga dikenali sebagai incest merupakan perhubungan seksual yang berlaku antara seorang lelaki dengan cucu perempuan, anak perempuan, kakak, adik perempuan atau ibunya sendiri. Bahkan, ia juga boleh berlaku antara seorang perempuan yang berumur 16 tahun atau lebih bersama dengan datuk, bapa, abang, adik lelaki atau anak lelakinya dengan kerelaan dan keizinan daripada kedua-dua belah pihak tersebut. Jika kita tinjau definisi sumbang mahram berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat tahun 2017 pula, ia membawa maksud perlakuan zina yang berlaku antara dua orang anggota terdekat dalam sesebuah keluarga. Sebagai contoh, perlakuan zina yang berlaku antara abang dengan adik perempuan atau seorang ayah dengan anak perempuannya. Kebelakangan ini, isu mengenai sumbang mahram didapati kian berleluasa dan semakin serius di Malaysia. Sumbang mahram juga telah mendapat perhatian daripada masyarakat dan pihak kerajaan pada masa kini. Tambahan pula, masyarakat turut melabel sumbang mahram sebagai haruan makan anak atau harapkan pagar makan padi. Kejadian ini sedikit sebanyak telah mendatangkan kerisauan di kalangan masyarakat dan pihak kerajaan kerana sumbang mahram sebenarnya mempamerkan tanda-tanda kepincangan sesebuah institusi kekeluargaan dalam masyarakat dan negara, ekoran daripada kemelut gejala sosial yang meruncing. Rentetan itu, tidak hairanlah hampir setiap hari kita akan dipaparkan dengan berita mengenai kes rogol dan sumbang mahram melalui media cetak, media massa dan media elektronik. Sebagai contoh, baru-baru ini terjadi kes sumbang mahram di Jelebu, di mana seorang lelaki berusia 15 tahun telah mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate di Jelebu atas dua pertuduhan melakukan sumbang mahram terhadap adik kandungnya yang berusia 14 tahun pada tahun lalu sehingga melahirkan anak. Berita tersebut turut menyatakan bahawa mangsa telah melahirkan bayi pada 16 Februari yang lalu pada tahun 2023. Selain itu, terdapat juga kes sumbang mahram yang berlaku di Muar, di mana seorang lelaki mengaku bersalah di Mahkamah Session atas 8 pertuduhan melakukan sumbang mahram terhadap anak perempuan sulungnya sejak mangsa berusia 12 tahun lagi sehingga hamil kini. Tertuduh yang berusia 41 tahun telah dituduh melakukan perbuatan keji itu bermula pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Lantaran itu, tertuduh telah dijatuhkan hukuman penjara tidak melebihi 20 tahun berserta sebatan. Oleh itu, jelaslah bahawa di sini terdapat segelintir di kalangan masyarakat yang taraf akhlaknya sangat rendah dan imannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala juga kurang sehingga menyebabkan mereka ini tiada lagi nilai-nilai kemanusiaan dalam diri. Berikut merupakan slide tentang faktor-faktor yang berlaku sumbang mahram. Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya sumbang mahram. Okay, antaranya ialah lemahnya iman dalam diri seseorang dan juga tentang faktor pemakaian yang menggairahkan semasa berada di dalam rumah.
Tidak dinafikan banyak faktor yang menyumbang kepada terjadinya gejala ini. Antaranya ialah faktor persekitaran. Namun akar umbi yang menyebabkan berlakunya kes haruan makan anak ini adalah kerana lemahnya iman dalam diri seseorang. Iman adalah akar tunjang dalam pembentukan sasiah manusia. Kekuatan iman yang mantap akan menjadi penghalang dan juga benteng kepada segala kemaksiatan. Manusia tidak akan takut dan gentar lagi pada Allah SWT yang menciptanya. Mereka yang lemah imannya ini lebih cenderung melakukan perbuatan yang dilarang seperti maksiat dan juga isu-isu yang boleh menunjukkan akhlak yang lain seperti jenayah rogol, minum arak, pergaulan bebas dan sumbang mahram ni lah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud akan datang suatu zaman pada umatku yang iman mereka hanya tinggal pada zahirnya saja. Islam hanya sebagai simbol mereka saja. Al-Quran hanya sebagai hiasan. Mereka hanya memikirkan perut mereka. Wang yang menjadi agama mereka. Perempuan menjadi kiblat mereka. Hilang sifat qanaah. Mereka lari menghindari dari ajaran ulama, seolah-olah kambing yang dikejar binatang buas. Tegasnya di sini, jika seseorang itu tiada iman dalam diri, tiada iman yang kuat, tiada iman yang mantap, maka kecenderungan untuk melakukan kemaksiatan seperti isu sumbang mahram ini akan lebih tinggi lah. Seterusnya, untuk faktor yang kedua iaitu pemakaian yang menggairahkan semasa berada dalam rumah. Batasan aurat antara ahli keluarga juga perlu dititik beratkan, terutamanya dengan ahli keluarga yang berlainan jantina. Contohnya, bapa, abang, adik-beradik, sepupu dan juga lain-lain. Oleh itu, bagi kaum wanita terutamanya, mereka hendaklah memakai pakaian yang tidak menarik perhatian dan boleh menimbulkan keinginan yang akan menjerumus ke arah keburukan. Anak perempuan perlulah tidak ditegur dari segi penampilan pakaian sama ada sesuai atau tidak dengan usia mereka oleh ibu bapa sendiri, merupakan punca kepada sumbang mahram. Orang lelaki walaupun dia tahu anaknya sendiri, tapi jika berpakaian menggairahkan ditambah lagi dengan pegangan agama yang tidak kuat seperti mana saya cakap sebentar tadi, akan juga menyebabkan berlakunya faktor sumbang mahram ini. Hal ini kerana lelaki mempunyai 9 akal dan juga 1 nafsu. Jika akal tidak digunakan dengan baik, maka nafsu boleh mengatasi akal. Oleh itu, tanggungjawab lelaki ialah mengawal akal anda, manakala tanggungjawab perempuan ialah menjaga tata cara pemakaian anda semasa berada di dalam rumah. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan-kesan sumbang mahram. Sumbang mahram ini akan memberi kesan kepada 3 pihak, iaitu yang pertama, kesan ke atas keluarga, yang kedua, kesan ke atas mangsa dan yang ketiga, kesan ke atas masyarakat. Yang pertama, kesan ke atas keluarga. Hubungan kekeluargaan akan menjadi retak dan boleh menimbulkan kepincangan dalam rumah tangga. Apabila hal ini berlaku, hubungan tidak dapat lagi dipulihkan dengan baik. Hal ini dikatakan sedemikian kerana tiada lagi sifat saling mempercayai antara ahli keluarga. Mereka juga akan menyalahkan antara satu sama lain di atas perbuatan yang terkutuk yang mereka lakukan itu. Selain itu, isu sumbang mahram ini juga akan meningkatkan lagi kadar penceraian. Hal ini kerana situasi sudah pasti menjadi amat menyedihkan buat si isteri apabila mereka dapat tahu akan perbuatan si suami yang tidak bermoral itu. Seterusnya, kesan ke atas mangsa. Mangsa akan merasa terhina dan juga dicaci oleh masyarakat. Mereka juga akan hilang kepercayaan terhadap mahram. Hal ini menyebabkan mereka merasakan bahawa rumah bukanlah lagi tempat yang selamat buat mereka. Di samping itu, mereka juga akan menghadapi gangguan atau bermasalah dalam perkembangan psikososial mereka, serta perasaan hormat terhadap kaum lelaki turut akan hilang. Seterusnya, kesan ke atas masyarakat. Keruntuhan moral dan akhlak yang berlaku disebabkan oleh sumbang mahram ini akan menyebabkan masyarakat kita menjadi tidak ada nilai peribadi yang baik, serta hal ini akan mencemarkan nama baik keluarga.
Selain itu, kita sedia maklum bahawa negara kita iaitu Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, contohnya seperti kaum Melayu, Cina dan India. Oleh itu, perbuatan sumbang mahram ini sudah tentu akan memberikan kesan yang tidak baik kepada pandangan masyarakat kaum lain, terutamanya kita sebagai seorang Muslim. Bukan itu sahaja, kehidupan harmoni dan juga saling hormat menghormati juga tidak dapat diamalkan. Hal ini kerana wujudnya sikap saling membenci antara satu sama lain. Baiklah, kita sudah pun mengetahui kesan-kesan berlakunya sumbang mahram. Oleh itu, apakah langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengatasi isu ini? Yang pertama, kita dapat mengukuhkan institusi keluarga. Ibu bapa haruslah memainkan peranan penting dalam sesebuah institusi kekeluargaan. Oleh itu, mereka haruslah berusaha mengatasi isu ini dengan meluangkan masa bersama dengan anak-anak mereka. Contohnya, mereka boleh beriadah bersama-sama, berkongsi cerita dan sebagainya. Selain itu, ibu bapa juga haruslah mengawasi tingkah laku anak-anak mereka dengan mengambil tahu apa yang dilakukan oleh mereka jika mereka meninggalkan anak-anak di rumah. Seterusnya, komunikasi yang baik dengan ahli keluarga juga amat penting bagi menyemai kasih sayang antara ahli keluarga. Tuntasnya, ibu bapa haruslah melihat contoh akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai ketua keluarga yang baik. Seterusnya, kita juga haruslah menjaga hubungan di antara lelaki dengan perempuan. Seperti mana dalam Al-Quran ada menyebut dalam surah Al-Isra ayat ke-32, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji dan buruk. Selain itu, kita juga haruslah menjaga aurat. Hal ini kerana penjagaan aurat adalah amat penting, terutamanya dalam sesebuah organisasi kekeluargaan. Walaupun anak-anak perempuan kita masih kecil dan belum balik, tetapi haruslah berpakaian yang elok supaya tidak terlalu mendedahkan dan tidak terlalu menjolok mata. Dan yang ketiga, kita dapat mengatasi isu sumbang mahram dengan memantapkan keimanan di dalam diri. Kita haruslah menyemaikan asas keagamaan yang kuat supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan ajaran yang tidak sepatutnya. Selain itu, kita haruslah meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan memperbanyakkan ibadah. Contohnya ibadah sunat seperti berzikir, membaca Al-Quran dan melakukan solat sunat. Selain itu, kita juga hal ini supaya kita dapat membezakan antara perkara baik dengan perkara yang buruk. Kesannya, hal ini akan menyebabkan kita dapat terhindar daripada berlakunya isu sumbang mahram. Okey, baiklah. Antara langkah seterusnya yang boleh mengatasi isu kerutuhan akhlak sumbang mahram ini ialah melalui penghayatan agama yang mantap dan juga melalui peranan ibu bapa itu sendiri sebagai contoh teladan utama. Okay, bagaimana langkah ini boleh menyebabkan seorang itu dapat mengatasi dan juga mengelakkan diri daripada terjerumus dalam isu sumbang mahram ini? Okay, yang pertama, langkah pertama iaitu penghayatan agama yang mantap. Seseorang individu hendaklah menghayati dan mendalami dengan sebaik-baik penghayatan tentang agama Islam daripada semua aspek kehidupan. Hal ini kerana kita tahu agama Islam ini bersifat menyeluruh, bersifat syumul dan juga universal dalam semua aspek kehidupan. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah semata-mata dalam apa jua tindakan dan juga amalan agar kita tidak terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Okay. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, iman dan malu itu adalah perkara yang sama. Jika hilang salah satunya, maka rosaklah kesemuanya. Hadis riwayat Al-Hakim dan juga Al-Tabrani. Hal ini jelas menjelaskan bahawa kekuatan iman dapat melahirkan seseorang yang berakhlak dan juga budi pekerti yang baik. Okay. Seperti yang kita tahu, iman dan juga keutuhan akidah yang mantap merupakan pegangan dan juga keyakinan umat Islam dalam mengelakkan perkara
mengelakkan untuk melakukan perkara-perkara yang dimungkari oleh Allah SWT, dan juga mengejar berlumba-lumba dalam melakukan amalan yang dicintai olehnya. Oleh itu, jika kita hendak meningkatkan penghayatan agama yang mantap dalam diri, kita hendaklah melakukan beberapa usaha yang baik, seperti mendampingi para ulama, menghadiri majlis-majlis ilmu, dan juga pergaulan kita memilih sahabat yang baik, kerana yang boleh memimpin kita ke arah jalan yang benar lah. Hal ini kerana jika kita ingin memperoleh ilmu tentang agama yang baik, yang betul dan berlandaskan syariat dan juga syiar Islam, kita hendaklah mendampingi para ulama yang bertauliah dan juga dipercayai, agar kita tidak terpesong ke dalam dalam landasan yang tidak benar. Oleh itu, ingin saya tekankan bahawa penghayatan agama yang mantap amat penting dalam Oleh itu, ingin saya tekankan bahawa penghayatan agama yang mantap amat penting dalam diri seorang individu umat Islam terutamanya, agar kita dapat mengelakkan daripada melakukan perkara yang dimungkari oleh Allah SWT, dan juga kita dapat beramal dan juga beribadah kepada Allah SWT, agar kita menjadi lebih senang di akhirat kelak. Kerana ini memang tidak dinafikan bahawa bukan mudah untuk kita mendidik nafsu. Oleh sebab itu, nafsu dikatakan musuh utama manusia dalam bermujahadah kepada Allah. Ini adalah kerana manusia merupakan benda yang jamak dan juga makhluk kasar. Apabila dia menyerang, kita dapat melihat dengan mata dan kita dapat menghindari serangan agar tidak terkena. Tetapi hawa nafsu ini bersifat abstrak kerana tidak dapat dirasa dengan tangan dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi tindakannya lebih kejam daripada senjata api. Oleh itu, dengan menghayati dan juga mendalami agama Islam dengan baik, saya yakin kita dapat meminimumkan hawa nafsu dan diri kita agar tidak terjerumus dalam lembah kemaksiatan. Okey, baik. Seterusnya, bagi langkah seterusnya ialah peranan ibu bapa sebagai contoh teladan utama. Okey, hal ini dalam sabda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidani au yunassiranihi au yumajjisanihi. Okay, yang bermaksud setiap anak yang dilahirkan itu adalah dalam keadaan fitrah, iaitu keadaan suci. Maka kedua ibu bapanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari 1385. Okay, hal ini menunjukkan bahawa ibu bapa merupakan pergantungan utama anak-anak dalam pembentukan akhlak untuk sentiasa melakukan perintah Allah SWT dan juga meninggalkan larangannya. Okay. Segala perbuatan, tingkah laku serta percakapan ibu bapa menjadi contoh ikutan kepada anak-anak sama ada baik atau buruk. Jika baik didikannya, jika baik apa yang ditunjukkannya, jika baik amalannya, itu sentiasa menerapkan usul-usul agama yang mantap, menunjukkan kasih sayang mencukupi serta menjaga batas antara ahli keluarga, maka isu kerutuhan akhlak seperti sumpah marah ini pasti tidak akan berlaku. Okay. Ini ingin saya menunjukkan bahawa Nabi SAW merupakan seorang pemimpin dan juga ketua keluarga yang sangat penyayang dengan isteri dan juga anak-anaknya. Baginda melayan mereka dengan penuh kasih sayang. Baginda lemah lembut kepada anak-anaknya seperti Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ummi Kalsum dan juga Siti Ruqayyah. Baginda sangat mencintai dan mengasihi putera dan puterinya. Diriwayatkan, setiap kali puteri baginda iaitu Fatimah ingin masuk ke dalam bilik, baginda akan bangun dan juga mengimpin tangan Fatimah dan didudukkan di sebelahnya. Sesungguhnya Nabi SAW sungguh peka terhadap diri anak-anak baginda. Begitulah kasih sayang baginda melayan mereka dengan penuh kasih sayang. Jadi, ibu bapa seharusnya memberikan kasih sayang, juga menunjukkan kasih sayang yang mencukupi kepada anak-anak mereka tanpa dasar diskriminasi dan juga pilih kasih. Hal ini kerana anak-anak akan
akan menjadikan ibu bapa sebagai panduan utama, iaitu role model, contoh ikutan yang paling awal yang mereka dapat untuk mereka menunjukkan diri mereka yang sebenar dalam fasa pertumbuhan mereka. Itu ingin saya tekankan, ibu bapa perlulah mendidik anak-anak mereka tentang apa yang buruk, apa yang baik, apa yang boleh dan juga apa yang tidak boleh dilakukan mereka sebagai seorang umat Islam yang beribadah dan juga taat kepada perintah Allah SWT. Hal ini dapat mengelakkan diri mereka untuk melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah SWT. Di samping itu, pengasingan tempat tidur juga merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh ibu bapa dalam membendung sumbang mahram ini daripada berlaku di kalangan keluarga. Memisahkan tempat tidur antara anak-anak merupakan suatu didikan awal oleh ibu bapa kepada anak-anak untuk mendidik mereka supaya menjaga batas aurat walaupun bersama keluarga. Selain itu, ia merupakan langkah berjaga-jaga daripada fitnah atau terbangkitnya nafsu syahwat walaupun sesama adik-beradik. Tuntutan pengasingan tempat tidur ini dapat dibuktikan melalui sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, perintahkan anak-anak kamu untuk menunaikan solat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka ketika mereka berusia 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidur di antara mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Selain itu, majoriti fuqaha juga berpendapat bahawa wajib kepada bapa atau wali untuk memisahkan tempat tidur anak-anak ketika mana mereka telah mencecah usia 10 tahun. Sama ada anak-anak tersebut sesama jantina atau berlainan jantina, iaitu lelaki dan perempuan, mahupun antara anak dan ibu atau bapanya. Imam Al-Subki juga ada menyatakan beberapa cara bagaimana untuk mengasingkan tempat tidur anak-anak. Pertama, setiap anak satu tilam. Atau cara yang kedua, kedua-duanya setilam tetapi berpisah dan tidak bersentuhan antara satu sama lain. Hal ini cukup menjelaskan bahawa betapa pentingnya pengasingan tempat atau bilik tidur ini dilakukan walaupun sesama keluarga bagi mengelakkan daripada berlaku perkara yang tidak diingini seperti sumbang mahram. Bahkan, sekiranya hanya terdapat 2 bilik dan salah satu bilik adalah bilik ibu bapa, maka perlu diutamakan untuk menyediakan bilik bagi anak perempuan. Manakala anak lelaki pula diasingkan, iaitu letakkan dia di ruang lain seperti ruang tamu. Hal ini bertujuan sebagai langkah berwaspada daripada berlakunya sumbang mahram atau fitnah. Bahkan, majoriti fuqaha berpendapat bahawa disunatkan bagi kanak-kanak untuk meminta izin sebelum masuk ke ruang peribadi atau bilik tidur ahli keluarganya dan diwajibkan ke atas anggota keluarga yang sudah baligh, iaitu pada 3 waktu yang kemungkinan aurat kita terdedah, iaitu waktu sebelum subuh, ketika waktu tengah hari dan selepas solat isyak. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 58 hingga 59 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba-hamba kamu dan orang-orang yang belum baligh dari kalangan kamu meminta izin kepada kamu sebelum masuk ke tempat kamu dalam 3 masa, iaitu sebelum sembahyang subuh dan ketika kamu membuka pakaian kerana kepanasan tengah hari dan sesudah sembahyang isyak. Itulah 3 masa bagi kamu yang biasanya terdedah aurat kamu kepadanya. Kamu dan mereka tidaklah bersalah kemudian daripada 3 masa yang tersebut, kerana mereka orang-orang yang selalu keluar masuk kepada kamu dan kamu masing-masing sentiasa berhubung antara satu sama lain. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya yang menjelaskan hukum-hukumnya. Dan ingatlah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Akhir sekali,
Langkah yang dapat kita lakukan bagi membendung sumbang mahram adalah melalui menjaga pandangan mata. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 30 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mata mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya, Allah Subhanahu Wa Taala amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita mengenai perintah Allah Subhanahu Wa Taala ke atas orang-orang lelaki yang beriman supaya menjaga pandangan mata mereka daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti aurat wanita, walaupun wanita tersebut merupakan ahli keluarganya sendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana walaupun ketika kita bersama keluarga, masih ada batas aurat yang perlu kita jaga dan pelihara dengan baik bagi mengelakkan daripada berlakunya perkara yang tidak diingini seperti sumbang mahram. Begitu juga dengan kaum wanita, Allah Subhanahu Wa Taala turut memerintahkan ke atas mereka agar menjaga pandangan dan kemaluan mereka daripada perkara-perkara yang diharamkan. Menurut Ibnu Al-Qayyim tahun 2007 dalam kitabnya Bahaya Zina, ada menyatakan bahawa antara 4 pintu masuk maksiat menuju manusia al-lahazat iaitu pandangan mata. Bahkan, Allah Subhanahu Wa Taala juga mendahulukan perintah menundukkan pandangan mata ke atas umat manusia sebelum perintah menjaga kemaluan. Tambahan pula, Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda yang bermaksud, setiap anak Adam ada bahagiannya daripada zina. Kedua-dua mata berzina dan zina keduanya adalah melihat kepada sesuatu yang haram. Oleh yang demikian, sudah terang lagi bersuluh sebagai umat Islam, tidak kira sama ada lelaki mahupun perempuan. Penting bagi kita untuk menjaga pandangan daripada melihat sesuatu perkara yang tidak dibenarkan atau diharamkan syarak, seperti melihat perkara yang boleh menaikkan nafsu syahwat, supaya kita tidak mudah terjerumus kepada perbuatan yang mendatangkan dosa. Jadi soalan saya ialah, kita lihat sering menjadi isu hangat pada hari ini, kes sumbang mahram berlaku sebab kurangnya layanan isteri terhadap suami. Jadi alasan kurangnya layanan ini sebab sibuk bekerja. Jadi boleh berikan solusi dan justifikasi tentang perkara ni? Terima kasih.